Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita akan sentuh tentang bab yang pertama, komunikasi, iaitu konsep komunikasi. Okey, konsep komunikasi. Okey, pakai ilmu komunikasi melalui ilmu politik, iaitu tiga fungsi dasar sebagai penyebab yang pertamanya manusia dapat memanfaatkan persekitarannya, mengetahui peluang-peluang yang ada dan menghindarkan diri daripada bencana. Yang keduanya menyesuaikan diri mendapat kehidupan yang harmoni dan damai, aman damai. Yang ketiganya adalah memindahkan warisan sebagai contoh peranan seorang ayah mengajar anak bergaul dalam masyarakat. Sekolah pula menjadi tempat mendidik dan sebagainya. Okey, baik. Okey, kepentingan komunikasi dalam Islam itu sebagaimana hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud, yang menyatakan tidak halal seorang Muslim menjauhi kawannya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Sekiranya telah berlalu waktu 3 hari itu, maka berbicaralah dengan dia dan berilah salam. Jika dia telah menjawab salam, maka keduanya bersama-sama mendapat pahala, dan jika dia tidak membalasnya, maka sesungguhnya dia kembali dengan membawa dosa. Sedangkan orang yang beri salam telah keluar daripada dosa menjauhi itu. Okey, komunikasi yang baik boleh menyebabkan murahnya rezeki. Sebagaimana hadis Nabi SAW, maksud hadis, siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim, yakni berkomunikasi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, perkembangan komunikasi, yakni manusia mula berkomunikasi melalui tulisan. Sebagai contoh, bukti penemuan tulisan huruf kuno. Okey, pada 3000 sebelum Masihi, huruf Mesir kuno. 1800 sebelum Masihi, abjad Tunisia. Yang ke seterusnya iaitu 1000 sebelum Masihi, huruf Yunani kuno. Yang seterusnya 600 sebelum Masihi, huruf Latin. 600 Masihi, pencetakan pertama di China. Dan 676 Masihi, pemakaian tinta dan kertas di Parsi. Okey, inilah penciptaan alat komunikasi, iaitu TV hitam putih pada tahun 1927. Mesin fotostat iaitu Chester Carlson 1946. Begitu juga komputer pertama Amerika Syarikat 1942. Okey, satelit Sputnik daripada Rusia 1957. Satelit Telstar Amerika Syarikat tahun 1962 dan video recorder 1962. Okey, keperluan mempelajari ilmu komunikasi. Okey, yang pertamanya adalah komunikasi yang baik memudahkan seorang itu nak memperolehi pekerjaan ataupun rezeki. Yang keduanya adalah penyampaian yang tidak beretika dalam berkomunikasi menyebabkan hubungan silaturahim renggang. Yang ketiganya adalah melaksanakan tugas harian. Orang yang mempelajari konsep, teori dan dasar komunikasi yang baik akan menunjukkan keterampilan dan sifat profesional. Yang keempatnya adalah perkembangan teknologi komunikasi memerlukan pekerja yang celik IT, iaitu teknologi maklumat. Okey, penyampaian dan penerimaan pesan, message delivering and receiving. Okey, berakar umbi daripada istilah Latin iaitu communico, iaitu membahagi, menyertai, dan communicatus, iaitu memberi, milik, bersama. Dan komunikasi dapat diartikan sebagai bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi antara satu sama lain, sengaja ataupun tidak sengaja, yang terjadi dalam beraneka ragam. Okey, sarjana komunikasi. Jenamar SH. Komunikasi ialah pertukaran fikiran atau gagasan secara verbal. Yang keduanya Hoban, iaitu komunikasi ialah seni untuk menyampaikan informasi, idea-idea seseorang kepada seorang yang lain. Forsdale, iaitu komunikasi dalam bentuk proses di mana suatu sistem dibentuk, dipelihara dan diubah dengan tujuan bahawa isyarat yang dikirimkan dan diterima dilakukan dengan aturan. Yang keempatnya Bernard Wilson Gary Steiner,
iaitu proses pemindahan informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafik, angka dan lainnya. Yang kelima, Everett M. Rogers, iaitu proses suatu idea dipindahkan dari satu sumber kepada penerima lain dengan niat sengaja untuk mempengaruhi perilaku mereka. Yang keenam, Shannon Beaver, iaitu bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain sama ada sengaja ataupun tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa lisan sahaja, termasuk juga ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi. Harold D. Laswell, iaitu cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah menjawab pertanyaan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya. Kesimpulan komunikasi iaitu berusaha mengubah sikap dan tingkah laku. Yang keduanya iaitu membangun hubungan sesama manusia untuk menguatkan sikap tingkah laku orang lain. Yang keempatnya adalah melalui pertukaran informasi. Komunikasi, definisi komunikasi Islam iaitu berasaskan nilai-nilai keagamaan. Yang keduanya bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiganya mempunyai persamaan maksud, perkataan bahasa Arab. Yang seterusnya dakwah dalam bahasa Arab iaitu ittisal, iaitu menyampaikan, dan wasailul a'lam, iaitu kaedah penyampaian, dan dia akan sekali digunakan sebagai menggambarkan maksud komunikasi dalam Islam. Perbezaan komunikasi Islam dengan konvensional ini, Islam berasaskan nilai-nilai keagamaan yang bersumberkan pada Al-Quran dan Hadis. Hal ini kerana segala sesuatu yang berhubung dengan proses komunikasi sama ada secara prinsip, kaedah, mesej, matlamat dan media hendaklah berasaskan panduan wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir sekali, amalan komunikasi ini dikira sebagai ibadat dalam kehidupan umat Islam. Contoh komunikasi dalam Al-Quran, surah Al-Imran juzuk ketiga ayat 104, yada'un, itu menyeru. Yang keduanya Al-Nisa juzuk 4 138, basyir, iaitu kabarkan. Iaitu surah Al-Ma'idah juzuk kelima ayat keempat, sa'ala, bertanya. Al-Ma'idah juzuk kelima ayat 67, baligh. Yang terakhir sekali ada lagi surah Al-Ma'idah juzuk kelima ayat 18, sama'a, bertanya. Dan surah An-Nahlu juzuk ke-16 ayat 98, qara'a, membaca. Surah Al-Asr juzuk 103 ayat yang ketiga, tawassaw, berpesan-pesan. Dan di akhir sekali surah Al-Ikhlas juzuk 112 ayat pertama, qul, katakan. Untuk konvensional ini adalah hanya menitik beratkan sosial, menitik beratkan soal-soal etika dalam penyiaran dan komunikasi sahaja. Hukuman kepada pelanggaran etika bagi komunikasi konvensional berlaku di dunia sahaja, sedangkan hukuman bagi pelanggaran terhadap etika komunikasi secara Islam berlaku hingga hari akhirat selagi ia tidak mendapat keampunan daripada Allah SWT. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.